Nabi Ismail dilahirkan di Palestin. Dilahirkan di Palestin, tetapi dibesarkan di Mekah. Sebelum zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, Kaabah itu sudah pun roboh kerana datang banjir pada zaman Nabi Nuh. Demi taat kepada suaminya, Nabi Ibrahim AS, dalam perintah Allah, Siti Hajar rela ditinggalkan di kawasan yang tandus dan sepi bersama Ismail yang masih kecil. Berlari dari Safa ke Marwah untuk tujuan menyelamatkan anaknya yang kehausan. Maka dari itu Allah kurniakan berkat kesabarannya air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam itu mengalir hingga ke hari ini. Sejarah Nabi Ismail bermula apabila Siti Sarah dirampas oleh Raja bermata keranjang semasa Nabi Ibrahim dan isterinya berada di Mesir. Raja tersebut telah merampas Sarah ini untuk memperisterikannya dengan cara merampas, menganiaya. Allah SWT telah melihara wanita ini yang karamahnya, lalu raja tersebut tidak berupaya untuk mengapa-ngapakan Sarah ini tadi. Sebanyak 3 kali beliau gagal, maka raja itu merasakan ada sesuatu yang hebat pada perempuan ini. Dia merasa takut. Dia melepaskan Sarah kembali ke pangkuan Ibrahim. Sebelum masuk ke Palestin, Nabi Ibrahim tersekat di Mesir kerana sikap buruk seorang raja. Baginda dan anak saudaranya Nabi Lut tidak berdaya melawan. Namun raja itu ditimpa kejadian pelik setiap kali cuba mendekati Siti Sarah. Bagi mengelak dirinya ditimpa malang, sang raja membebaskan Siti Sarah bersama hadiah seorang pembantu wanita. Maka dia telah menghadiahkan untuk Sarah ini seorang wanita, namanya Hajar. Mengikut kisah Bani Israel, ini merupakan perempuan suruhan, hamba, perempuan yang bertaraf sahaya. Tapi dalam Islam, kita membaca sejarah sebagai contohnya dinyatakan Imam At-Tabari, sebenarnya Hajar bukanlah seorang perempuan hamba. Beliau telah pun ditawan dalam satu perjalanan bersama kaumnya, ayah ibunya. Maka diperdagangkan macam Nabi Yusuf AS, keturunan mereka yang kita baca dalam Quran itu. Akhirnya Hajar telah pun diperdagangkan, diperhambakan, padahal dia seorang wanita merdeka. Kehadiran Siti Hajar dalam keluarga Nabi Ibrahim membuka lembaran baru sejarah Islam. Kota Mekah yang sepi tanpa penghuni akhirnya menjadi tumpuan. Kaabah yang sekian lama dilupakan setelah rosak dibangunkan semula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua itu berlaku setelah baginda berkahwin dengan Siti Hajar. Dari perkahwinan ini, maka Nabi Ibrahim dikurniakan anak dinamakan sebagai Ismail. Tujuan perkahwinan itu untuk mendapatkan zuriat. Tetapi selepas melahirkan anak, Siti Hajar dipindahkan ke padang pasir yang tandus. Maka selepas dilahirkan beberapa bulan, maka Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Taala untuk membawa puteranya itu dengan ibunya ke Mekah. Biwadin ghairi zari'in lil baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Ini yang kita dah baca dalam Al-Quran dan juga dalam penjelasan hadis-hadis Nabi SAW. Begitulah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Mekah dahulunya tandus, tidak berpenghuni, tetapi dengan asbab perpindahan Siti Hajar bersama anaknya Ismail, bumi tandus berkembang pesat. Namun Siti Hajar diuji Allah apabila dia keputusan air minuman. Anaknya pula menangis kehausan. Si ibu berlari-lari antara dua bukit mencari bantuan, namun tiada siapa yang kelihatan. Allah memuliakan Siti Hajar. Perbuatannya berlari di antara Safa dan Marwah ketika itu telah dijadikan syariat dalam ibadah sa'i ketika menunaikan umrah serta haji. Selain itu, anaknya yang kehausan telah dikurniakan mukjizat ketika masih bayi lagi. Ketika Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwah untuk mencari bantuan mendapatkan air, Nabi Ismail yang diletakkan di atas tanah menangis sambil menekan-nekan tumitnya. Dengan izin Allah, terbit mata air Zam-Zam di tempat itu. Bermula dari detik tersebut,
mata air Zam-Zam tidak pernah kering sehinggalah ke hari ini. Dengan teknologi moden, air Zam-Zam disedut menggunakan pam elektrik untuk diedarkan kepada jutaan jemaah yang hadir ke Masjidil Haram, terutamanya ketika musim haji. Pada pandangan umum, Nabi Ibrahim bersikap kejam kerana meninggalkan isteri dan bayi baginda di tengah padang pasir yang sunyi. Tetapi Rasul Ulul Azmi itu tidak melakukannya tanpa wahyu daripada Ilahi. Hati baginda hancur luluh di saat meninggalkan Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Hanya doa yang mampu dipanjatkan ke hadrat Allah. Asbab peristiwa itu, Masjidil Haram sebagai masjid pertama dibina oleh Nabi Adam kembali dimuliakan oleh manusia. Kaabah yang rosak selepas banjir besar Nabi Nuh dibiar terpinggir tanpa peduli selama ribuan tahun kerana manusia mensyirikkan Allah. Akhirnya, ia dibaiki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu hebat perancangan Allah. Jadi sebenarnya Kaabah ni telah dibina pada zaman Nabi Adam lagi. Ianya rosak musnah ketika berlaku banjir pada zaman Nabi Nuh. Lantas Ibrahim datang beberapa ribu tahun selepas itu, sama ada 1000 tahun atau riwayat lain mengatakan lebih daripada itu, untuk membina semula rumah yang telah pun roboh itu. Adakah bentuk Kaabah yang dibina semula oleh Nabi Ibrahim sama dengan bentuk Kaabah hari ini? Bentuknya seperti yang kita dapat lihat pada hari ini dipanggil sebagai Kaabah. Kaabah ni datang perkataan kuboid sebenarnya. Dari bahasa Inggeris ambil daripada bahasa Arab. Bentuknya 4 segi seperti tersebut. Mungkin sebelum Nabi kita ia agak panjang sedikit. Kemudian bila tiba zaman Abu Jahal, Abu Lahab membaikinya ketika ia rosak kerana banjir, maka ia ditinggikan ke atas. Tapi bentuknya tidak jauh beza dari apa yang kita lihat pada hari ini. Tiada siapa yang dapat mengatasi perancangan Allah. Nabi Ibrahim sentiasa berulang-alik antara Palestin dan Mekah untuk menunaikan tanggungjawab sebagai suami. Isterinya Siti Sarah di Palestin, sementara Siti Hajar pula di Mekah. Dikatakan 30 tahun selepas kelahiran Nabi Ismail, isteri pertama Nabi Ibrahim di Palestin pula melahirkan seorang anak lelaki bernama Ishak. Kedua-dua anak baginda menjadi Nabi dan Rasul. Kaabah kembali menjadi tumpuan ibadah tawaf selepas Nabi Ibrahim, sehinggalah syariat ibadah haji disempurnakan oleh keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami masih di Hebron, Palestin. Tidak jauh dari Masjid Ibrahim Al-Khalil terdapat tinggalan Nabi Nuh alaihissalam. InsyaAllah kami akan ke Dura yang ada kaitan dengan makam Nabi Nuh alaihissalam, yang kita sedari bahawa pada zaman dahulu yang mana bumi ni atau kawasan dalam Arab ni adalah kawasan yang bagaikan satu negeri ya. Jadi tapi sekarang ni dah pun terpecah pada banyak negara. Jadi semoga kami akan dapat menjumpai jawapan di sebalik persoalan tentang Nabi Nuh. Tinggalan itu merupakan sebuah makam di sebuah pekan kecil dikenali sebagai Dura. Penduduknya sekitar 28,000 orang. Ia dikatakan telah dihuni manusia sejak kurun ke-14 sebelum Masihi lagi. Pada tahun 1517, Dura berada di bawah pemerintahan Empayar Turki Utsmaniyah. Inilah yang dikatakan makam Nabi Nuh alaihissalam. Kami mendapatkan penjelasan daripada penjaga makam. Dia adalah juru azan serta imam di masjid makam Nabi Nuh itu. Sebelum ini, kami menemui sebuah kubur di Cizre, Turki, didakwa sebagai kubur Nabi Nuh alaihissalam. Apakah kaitan antara makam di Dura, Palestin dengan makam di Turki?
Around 300 years ago, a Turkish engineer came here and she said to everybody, let me show you where is the maqam, where is the qabr of Nabi Nuh. And she started digging here, and while she was digging, she found this shahid. And after finding this shahid, she said, this is the maqam of Nabi Nuh alayhi salam. And then when they saw people coming and visiting this place, they built this dome above the masjid, above the maqam. And later on, when they saw a lot of people coming, they added the rooms outside, so it became a masjid. Makam itu ditemui kira-kira 300 tahun yang lalu oleh seorang jurutera Turki. So not only Muslim coming here. Christians comes here also. Namun tiada dalil kukuh bersandarkan Al-Quran serta hadis atau bukti ekologi untuk menyokong tinggalan itu milik Nabi Nuh alaihissalam. Ia hanya bersumberkan maklumat seorang jurutera Turki yang menemuinya. When he know that many makam of Nuh, so what is his opinion? في بنبني الشاهد في الشيء بنخليه زي ما So he says this is a monument, and the only qabr that we know for Anbiya is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjaga makam mengakui tinggalan itu hanyalah monumen dan bukannya kubur Nabi Nuh alaihissalam. Tiada sebarang kajian ilmiah, pendapat ulama ataupun sumber ekologi yang mengesahkan bahawa inilah tempat ataupun makam Nabi Nuh alaihissalam yang merujuk pada kubur tempat baginda disembadikan. Hanya mereka yakin dan percaya bahawa inilah tempat yang mungkin menjadi persinggahan Nabi Nuh pada suatu ketika dahulu. Dan sehingga kini ia jadikan sebuah masjid tetapi tiada solat Jumaat di dalamnya. Jejak Rasul telah menemui kubur ataupun makam didakwa milik Nabi Nuh alaihissalam di 4 buah negara, iaitu Turki, Jordan, Palestin dan Lebanon. Kesahihannya hanya Allah yang mengetahui. Sebelum meninggalkan Hebron, kami dibawa ke premis menjual tembikar dan perhiasan kaca milik warga Palestin. Kemahiran membuat tembikar adalah identiti penduduk Hebron. Tembikar hiasan yang dijual seluruh Palestin diambil dari bandar itu. Ketika Palestin berada di bawah kerajaan Turki Utsmaniyah, kemahiran membuat perhiasan kaca dari Turki pula dikuasai oleh penduduk Hebron. Perniagaan tembikar di premis itu bermula 120 tahun yang lalu. Identiti seramik di kedai ini di Hebron yang melambangkan kesuburan tanah Palestin. Pada gambar-gambarnya biasanya terdapat elemen seperti delima, anggur, buah tin dan zaitun yang menjadi identiti jualan mereka. Dan hasilnya memang berkualiti, dieksport sampai ke Amerika, Eropah dan Australia hasilnya. Kilang membuat hiasan kaca dan tembikar terletak di belakang premis itu. Seramai 16 pekerja bertugas di kilang tersebut. Tugasan mereka dikhususkan kepada kemahiran masing-masing. Semua hasil hiasan di kilang itu adalah buatan tangan sepenuhnya. Hari ini, perniagaan tembikar hiasan di premis itu diuruskan oleh generasi keempat daripada keluarga El-Natsih. Penduduk Hebron cekal berdikari walaupun kehidupan mereka ditekan oleh rejim Israel. Malah, produk mereka yang dieksport ke luar negara wajib menggunakan label produk dari Israel. Tanpa label seperti itu, produk mereka tidak boleh dijual keluar dari Palestin. Alhamdulillah. Diskaun insyaAllah. Kami kembali ke Baitul Maqdis sebelum mengakhiri Kembara Jejak Rasul kali ini. Hari terakhir di bumi Palestin, kesempatan yang ada kami luangkan menghayati suasana sekitar Masjid Al-Aqsa selepas subuh.
simbol kebebasan Palestin. Al-Aqsa, masjid ketiga terpenting selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tetapi Al-Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam. Assalamualaikum. Dari Indonesia. Ya, Di mana? dari Jakarta. Kau dari mana? Dari Malaysia. Oh, Malaysia, oke. Jadi pasti sini tempat yang sejarah menarik ya. Oh, menarik sekali. Untuk umat Islam. Tujuan abang pastinya. kenapa mau datang ke sini? Iya, karena salah satunya karena Allah kan bilang ya, kalau misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa. Seperti itu yang wajib. Terima kasih. Hanya umat Islam yang berjiwa kental sanggup mengorbankan masa dan wang ringgit untuk hadir ke Masjid Al-Aqsa ketika ini. Kehadiran umat Islam ke Baitul Maqdis amat diperlukan, terutama mereka yang berkemampuan. Sedangkan Nabi Ibrahim AS yang lahir di lembah Mesopotamia diperintahkan Allah berhijrah ke Palestin. Sementara Nabi Muhammad SAW pula dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra dan Mikraj. Seharusnya umat baginda menanam cita-cita untuk hadir ke masjid itu. This is other shop $50. I am Muslim. It's without a cross for Muslim. This for Kehadiran di Baitul Maqdis juga lambang solidariti umat Islam Assalamualaikum. menyokong penduduk Palestin yang mempertahan bumi mereka dari dirampas rejim Israel. Ya, syok. Peniaga di Kota Lama Baitul Maqdis berkongsi keberitaan hidup mereka. Oh, I am here 45 years. 45 years. How old are you? 70. 70. Yeah, Still, 70. still strong. Yes, Alhamdulillah. Peniaga Palestin di Kota Lama Baitul Maqdis hanya menunggu saat dan ketika premis mereka diambil alih oleh rejim Israel dan pendatang Yahudi. What is the challenges when you open a business here? Everything, in the Israel, it is very difficult. Hard. You work here hard with Israel. And now, everything in Jerusalem, it's hard. But we are happy because we see the Muslims come. We want Al-Aqsa all the time, it's full. We don't want to leave the Al-Aqsa alone for the Jewish, So it's good. If not buy from me, buy from other. Mereka terpaksa menjual barangan pelbagai agama untuk melunaskan cukai yang tinggi. Bagi yang pertama kali datang mungkin terkejut ya sebab tengok kedai orang Islam tapi ada unsur-unsur agama lain. Kerana kita perlu tahu bahawa situasi di sini amat-amat berbeza dan sebenarnya jumlah pelancong Islam yang datang pun memang sangat sedikit dibandingkan dengan pelancong yang bukan Islam. Jadi sudah pasti bayangkan kalau mereka tak beli di sini, ekonomi umat Islam di sini akan runtuh dan lumpuh. Jadi mereka menjual yang saya maksudkan tadi demi sebuah kehidupan dan survival ekonomi ummah. Setiap sen yang dibelanjakan membantu penduduk Palestin meneruskan kehidupan mereka demi mempertahankan Al-Aqsa dan bukannya menguntungkan Israel. Tempoh kebenaran membuat rakaman telah tamat. Walau berat hati meninggalkan Al-Aqsa dan warga Palestin yang mempertahankan masjid suci itu. Kami wajib keluar dari sempadan atau berdepan masalah dengan rejim Israel. Sebaik tiba di sempadan Jordan, maka berlabuhlah tirai jejak Rasul Ulul Azmi bagi musim ini. Kami akan dibawa ke lapangan terbang untuk kembali semula ke tanah air. Semoga coretan perjalanan ini memberi manfaat kepada semua umat Islam.